Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan mulakan PDPR kita dengan tajuk bab 3 insurans. Okay, so apa dia insurans? Okay, so kita akan pergi kepada bahagian yang pertama. Okay, iaitu risiko dan perlindungan insurans. Okay, standard pembelajaran 3.1.1. Awak boleh rujuk pada buku teks awak pada muka surat 74. Okay, apa dia risiko? Okay, tahukah anda bahawa setiap daripada kita adalah terdedah kepada bahaya atau mungkin menimpa diri, keluarga atau harta benda? Okay. Contohnya, kemalangan jalan raya yang mencederakan pemandu dan penumpang kenderaan yang terlibat. So kalau awak kereta, tiba-tiba awak dah jaga, dah bawa elok-elok dah. Dah memang hati-hati dah. Tapi berlaku juga kemalangan. So itu maksudnya antara risiko lah yang kita tak boleh nak elak. So bila berlaku kemalangan, mungkin pertama berlaku kecederaan. Kita cedera. Patah kaki contoh. Yang kedua, bila kita accident tadi, kereta kita berlanggar. So kereta rosak. Itu antara risiko lah. Selain daripada itu, contoh lain, kemusnahan harta benda disebabkan kebakaran. Berlaku lintas pintas, kereta bawah rumah kita terbakar. Itu antara risiko. Selain daripada itu, bilangan bil perubatan yang tinggi akibat daripada penyakit kritikal. Sebab kita pun tak tahu, 5 tahun ke datang mungkin ada kita sakit, contoh jantung ke kan. So ini adalah risiko-risiko. Kejadian seperti ini antara risiko yang saya terangkan tadi, menyebabkan kita menanggung kerugian. Berlaku aksiden tadi, rumah terbakar, rumah kita musnah kan. Kita kena keluarkan duit yang banyak untuk tanggung kos rawatan. So jadi diri kita terdedah kepada kerugian. Dan ketidakpastian sama ada perkara tersebut akan berlaku pada diri kita atau tidak menyebabkan wujudnya risiko dalam kehidupan kita. So bila kita terlibat dengan kemalangan dari risiko tadi tu, menyebabkan kita akan menanggung kerugian. Jadi risiko secara umumnya, slide saya rasa macam slow sikit. Risiko secara umumnya ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Macam tadi saya kata, bawa kereta elok-elok pun kita dah memang hati-hati, dah ikut line dah, nak lintas, nak tukar lane pun kita bagi signal. Tapi kalau nak berlaku kemalangan tu tetap boleh berlaku. So itu adalah risiko. Walaupun anda mungkin menjalani kehidupan dengan berhati-hati, mengamalkan cara hidup yang sihat, risiko anda berdepan dengan perkara yang tidak diingini masih ada. Oleh itu, dengan wujudnya insurans kepada semua lapisan umur, anda akan diberikan satu perlindungan kewangan jika keadaan kejadian yang tidak diingini berlaku kepada anda. So inilah fungsi insurans. Untuk melindungi kita daripada risiko-risiko tadi. Tetapi walaupun kita dah ambil insurans, tidak bermakna kita kebal lah. Insurans tu nanti dia akan cuba lindungi kita. Bukan bermakna kita takkan dapat sakit, takkan berlaku kemalangan. Kita pergi pada bahagian yang kedua, apa dia perlindungan insurans. Insurans bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Tadi kata insurans tu akan melindungi kita. So, bila berlaku kemalangan, accident contohnya,
So kita akan berlaku kerugian. So contoh yang mungkin kereta kita rosak. So kereta kita rosak tadi, kita mesti nak kena baki balik semula. Jadi kita memindahkan contoh tadi kita rosak tu, kita kena bayar, contohlah kerosakan tu bila kita hantar workshop semua kena bayar 4,000. Okay, mana ada kita ada banyak duit 4,000 nak bayar kan? Okay, so kita pindahkan kerugian kita tadi kepada organisasi insurans. So organisasi insurans tadi akan bayar, okay, akan bayar kita punya kerugian tadi. Itu maksud dia, itulah tujuan insurans tadi, nak memindahkan risiko daripada kita kepada organisasi insurans. Okey. Kontrak insurans dimeterai antara syarikat insurans dengan pemilik insurans. Dalam kontrak ini, syarikat insurans dikehendaki membayar ganti rugi atau pampasan bagi kerugian yang dilindungi seperti yang dinyatakan dalam polisi sebagai balasan kepada bayaran premium yang dibuat oleh pemegang polisi. So bila kita ambil insurans, kita akan sign kontrak. Okay, kita akan sign kontrak. Dalam kontrak itu dah ada pihak syarikat insurans mesti dikehendaki membayar ganti rugi atau pampasan bagi kerugian yang kita alami. Okey. Tetapi berdasarkan apa polisi insurans yang kita ambil. Kalau kita ambil polisi insurans, contoh boleh cover untuk kematian. Okey, berlaku aksiden, lepas tu kematian. Kita meninggal. Okey, so pihak insurans tadi akan bagilah ganti rugi ataupun pampasan disebabkan oleh kematian tadi. Tapi mesti apa yang kita ambil dalam polisi sahaja yang dia akan cover, dia akan lindungi. So kenapa ini dikira sebagai balasan kepada bayaran premium. Bayaran premium adalah apa yang kita bayar kepada syarikat insurans. So pemegang polisi, kitalah kalau kita ambil kontrak insurans tadi, so kita dipanggil pemegang polisi. Okay. Okay. So kita pemegang polisi akan membayar premium. So kita akan, bila kita ambil kontrak insurans tadi, kita bayar setiap bulan. Biasanya setiap bulan. Ada setengah insurans 2 kali setahun. Dia ikut penggat 6 bulan sekali bayar. So bayar 2 kali saja. Tapi mostly biasanya orang akan ambil setiap bulan. Contohnya RM100. So itu membayar premium. So sebagai balasan dia, syarikat insurans akan membayar pampasan bagi kerugian yang berlaku kepada pemegang polisi. Okey. So jumlah pembayaran ganti rugi yang akan dibayar kepada pemegang polisi adalah hanya setakat jumlah kerugian yang dialami. Okey, tadi saya kata kalau kita aksiden, kita rugi sebanyak 4,000. So jadi syarikat insurans akan bayar paling maksimum 4,000. Dia tak akan bayar lebih daripada 4,000. Okey, setakat jumlah yang kita rugi. Hal ini demikian kerana prinsip utama dalam sistem insurans adalah untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlakunya kerugian yang juga dikenali sebagai prinsip indemnity. Maknanya fungsi insurans tadi dia nak lindungi kita dari kerugian. Okay, dia akan bayar pada kita setakat mana yang kita rugi. Sebab dia nak memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlaku kerugian. Sebelum berlaku kerugian dari kemalangan kereta tadi, kereta kita elok. Bila berlaku kemalangan, kereta kita tadi rugi, kita kena keluarkan duit 4,000. Jadi dia nak ganti semula. So nak baik pulih semula kewangan. Okay, 4,000. Maksud dia, kita bila kita buat claim, kita tak boleh nak claim lebih daripada nilai kerugian kita. Okay. So itu dipanggil prinsip indemnity.
syarikat insurans akan membayar ganti rugi kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kerugian yang diinsyurankan pada amount yang tidak melebihi kerugian yang dialami. Ini tertakluk kepada jumlah perlindungan yang diinsyurankan. Okay, tak lebih. Kalau 4,000 lah. Ataupun mungkin dia boleh, dia rasa dia nak, bila dia buat perkiraan, dia buat penilaian, layak sehingga 3,500 saja untuk. So yang balance yang tak cukup, kita sebagai pemegang polisi kita kena top up lah. Contohnya katakanlah kita ambil polisi kemalangan tadi tu, cover kerosakan kereta maksimum 4,000. Tapi kita punya nilai kerugian kereta kita, bumper tercabut ke kan, tayar, ring tayar tu patah ke, rosak ke, kemik kan. Okay. Yang tu katakanlah 5,000 total. Tapi kita ambil insurans tadi, maksimum kita punya cover untuk kemalangan tadi 4,000 je. So pihak insurans tadi akan bayar 4,000 saja. Balance 1,000 tu kita kena keluarkan duit. Itulah dia panggil prinsip indemnity. Okay, sebagai kesimpulan di sini, insurans tidak boleh menghalang sesuatu kerugian daripada berlaku. Tetapi, insurans berkepentingan untuk mengurangkan beban kewangan yang akan ditanggung oleh pemegang polisi apabila berlakunya kerugian atau kemalangan. Bermakna, kalau orang yang ambil insurans, okay, tadi kemalangan kena keluarkan 4,000. So syarikat insurans yang akan bayar. Tapi kalau kita tak ambil insurans, kita accident tadi, 4,000 kita kena keluar duit, 4,000 lah duit kita semuanya. Okay. So itulah fungsi insurans dekat situ. Okay. Sebelum saya pergi kepada poin subtopik yang ketiga, bahagian yang ketiga, saya nak pergi kepada tengok pada modul awak, modul PDPR tu. Okay, saya nak awak tulis ni ya. Okay, jawab sekarang nombor 1 dan juga nombor 3. Okay, jawab sekarang nombor 1 dan nombor 3. Saya bagi awak masa untuk awak jawab. Okay, kejap lagi saya nak awak bagi tahu apa dia jawapan. Okay. Betulkan dekat sini, insurans merupakan nasi. Kalau awak dah siap, bagi tahu.
Yang B ni tak payah lagi. Dah ke? Siapa yang dah siap? Okey. Rosida, boleh bagi tahu jawapan nombor 1? Apa cikgu? Jawapan nombor 1 A. Dapat? Insurans. Okey. Cikgu, insurans tu merupakan ke bertujuan? Oh iyalah, betul salah. Patutnya kena bertujuan, betul-betul. Saya duk Ha, cari perkataan apa tadi? Bukan melupakan. Okey, bertujuan. Betul. Bertujuan. bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Okey, betul. Tambah satu lagi soalan. Orang lain pula lah. Lupa nanti saya nak kejap lagi. Thank you Rosida. Semua dapat kan tadi insurans bertujuan. Mana tadi Rosida apa tadi? Ulang balik saya dah. Insurans bertujuan memindahkan Okay. risiko Okay. memindahkan Tindakan risiko. risiko daripada individu kepada Individu pada. organisasi insurans. Okay. Okay, nombor 3A. Batia. Apa jawapan dia Batia? Yang petak yang pertama. 3A yang petak pertama tu pemegang Ya, polisi. apa? Pemegang polisi. Okey, pemegang polisi. Okey, yang panjang tu, petak panjang. Membayar premium. Okey, membayar premium. Okey, ada satu dekat sini, cikgu nak awak tambah. Carilah ruang kosong kat mana, bawah ni pun boleh ataupun kat atas. Adalah kat sini. Okey, tambah C. Apa maksud risiko? Risiko ialah, okey, tu dia cari jawapan dia apa? Risiko ialah apa?
Okey, dapat dah kan jawapan? So risiko ialah Alisha. Apa jawapan Alisha? Alisha tak Alisha? Ketua Risito 19. Jawapan dia? Ke siapa nak bagi jawapan lain? Bat lah Bat. Batisha. Adina Batisha. Apa jawapan dia? Batisha, ada tak? Rosida lah Rosida. Apa jawapan Rosida? Kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Okey, kemungkinan kemungkinan berlakunya musibah Yang tidak dapat dielakkan. yang tidak dapat dielakkan. Yang tidak dapat dielakkan. Okey. So kita sambung. Saya rasa yang ini sekejap lagi kita boleh. Okey, sekejap lagi kita boleh sambung yang tu. So kita sambung dekat bahagian insurans hayat dan insurans am. Saya rasa saya punya internet ni slow sikit. Okay. So apa dia insurans hayat, apa dia insurans am. Okay. So insurans kita bahagikan kepada dua, insurans hayat, insurans am. Okay, kita tengok yang pertama, insurans hayat. Slide saya bergerak tak dekat awak? Tak bergerak. Bergerak. Okey. Perlu tak? Okey. So insurans hayat. Insurans hayat menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsurankan atau bawah keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Kontrak yang kita sign. So tujuan insurans hayat adalah untuk menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga yang bergantung pada pemegang polisi apabila pemegang polisi meninggal dunia. Contohnya kita ambil insurans hayat ni, kalau kita meninggal, okey, keluarga kita yang tinggi, yang masih hidup akan dapat pampasan lah, daripada disebabkan oleh kematian tadi. Risiko yang dilindungi oleh insurans hayat adalah seperti berikut. Yang pertama, kematian. Yang kedua, penyakit kritikal. Yang ketiga, hilang upaya, keilatan. Hilang upaya. Contoh aksiden, kakinya patah. Kan? So dia dah tak boleh berjalan dah. So dia cover dekat situ lah. Sekiranya pemegang polisi masih hidup tetapi mengalami hilang upaya, menyeluruh dan kekal, pemegang polisi boleh menerima pampasan daripada syarikat insurans berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam polisi insurans hayat. Okey, kalau berlaku kemalangan, kita cederakan, dia akan cover. Kalau berlaku kemalangan yang menyebabkan kita tak boleh dah nak bekerja, patah kaki, dah tak boleh nak berjalan kan, tak boleh pergi kerja. So dia akan cover walaupun tidak berlaku kematian.
Okey, kita tengok pula apa dia insurance arm. Insurance arm memberikan perlindungan daripada sebarang kerugian atau kerosakan harta benda yang ditanggung selain risiko yang dilindungi dalam insurans hayat. So terdapat banyak jenis insurans arm yang melindungi pelbagai risiko. Antaranya adalah pertama insurans motor, yang kedua insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri, insurans perjalanan. So ada banyak jenis insurans di bawah insurans am. Kalau insurans hayat ada satu je. Okey. Kalau insurans am ada 5 dekat sini. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, kita tengok yang pertama, insurans motor. Insurans motor memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. Kenderaan berenjin tu tak semestinya motosikal. So apa-apa yang berenjin, motosikal, kereta, bas, okey. Semua yang berenjin. So jadual di bawah menunjukkan 4 jenis polisi insurans motor yang melindungi kenderaan anda. Okey. So dekat sini kita ada 4 jenis polisi. Polisi pertama dipanggil polisi akta. Yang kedua polisi pihak ketiga. Ketiga polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Yang keempat polisi komprehensif. So 4 polisi ni diberi pilihan kepada pembangunan polisi lah nak ambil yang mana. Tapi kebanyakan akan ambil, kalau kereta baru beli, kita akan ambil polisi komprehensif sebab kita nak cover semua. So nampakkan ada tanda right dengan pangkah. So yang pangkah tu maknanya dalam polisi tu bahagian tersebut tidak dilindungi. Okay. So kalau polisi akta ni, polisi akta dah jarang dah tak ada rasanya polisi akta ni. Yang ada pihak ketiga kebakaran dan kecurian ada, komprehensif ada. Kebanyakan ada setengah orang, okay, dia ambil pihak ketiga. Tapi biasanya pihak ketiga ni kalau kereta kita lama, okay, dah lama dah kan, dah bertahun dah mungkin kereta kita pun dah mungkin ada banyak kerosakan kan. So kita ambil polisi pihak ketiga sebab harganya akan lebih murah. Sebab apa? Awak tengok perlindungan dia. Dia hanya melindungi 2 bahagian sahaja. So dia akan murah daripada pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan juga polisi komprehensif. So kalau polisi pihak ketiga, liability kepada pihak ketiga akibat kebakaran dan kematian. Maknanya dia akan lindungi kalau berlaku pihak ketiga tu kita panggil orang yang kita berlaku kita accident, yang orang yang kita langgar tu, itu panggil pihak ketiga lah. Okay. So liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian di cover. Yang kedua, kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga di cover. Itu pihak ketiga. Kalau pihak ketiga dah ada satu tambahan daripada pihak ketiga sahaja, iaitu kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian. Bila accident, kereta terbakar. Okay, kan? Ataupun masa accident tu ada kecurian berlaku. Okay, yang menyebabkan contoh barang dia dalam kereta tu ada laptop ke kan, berlaku kecurian tu dia akan cover. Okay, tapi kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan kita tak, isu polisi tu tidak akan cover. Tapi kalau kita pilih polisi komprehensif, kesemuanya akan cover. Okay, insurans motor ni kalau kita ambil sebenarnya dia lebih kepada nak melindungi orang yang ketiga, orang yang kita langgar tadi, yang disebabkan oleh kita langgar dia berlaku kerugian pada pihak dia, kita cover. Okay. So kita tengok contoh. Okay, polisi komprehensif memberikan perlindungan yang menyeluruh berbanding dengan 3 polisi di atas. Okay, 3 polisi lagi lah. Persamaan bagi polisi ini ialah perlindungan tidak merangkumi tuntutan pemandu dan penumpang kenderaan seperti kecederaan dan kematian.
Maknanya dia cover dari segi contoh kereta kita rosak. Okay, so insurans motor ni akan cover. Okay, tapi kalau berlaku kecederaan kepada kita je cedera, kita pemegang polisi kita cedera, dia tak cover dekat situ. Okay, kita tengok contoh. Okay, Agus memandu kereta miliknya dengan membawa seorang penumpang, itu kawannya Faizal. Dalam perjalanan itu, kereta Agus telah hilang kawalan lalu melanggar sebuah kereta lain yang dipandu oleh Devi. So Agus, Faizal dan Devi telah mengalami kecederaan. Manakala kereta Agus dan Devi mengalami kerosakan. So tiga-tiga orang ni semua cedera disebabkan oleh kemalangan tadi. Okay. Dan kereta Agus dan Devi pun berlaku kerosakan. So kat sini kalau Agus tadi, Agus kan yang puncanya. Okay, so Agus tadi katakanlah diambil polisi pihak ketiga. So apa yang dia akan dapat? Apakah perlindungan yang akan dilindungi? Okay. Kalau berlaku tadi kemalangan kepada pihak ketiga, katakanlah Devi ni meninggal. Okay. So jadi pihak insurans tadi akan bayarlah pembahasan kepada keluarga Devi lah. Okay, tapi Agus ni kalau aksiden tadi, Agus ni tidak berlaku kematian, Agus ni mati, polisi pihak ketiga takkan cover. Okay, kemudian kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. Kereta Devi rosak, okay, bumper tercabut. So bawa pergi bengkel, baiki, kena bayar 1,000. So pihak polisi pihak ketiga tadi akan bayarlah, insurans tak akan bayar. Tapi kereta Agus yang rosak ni, okay, pihak insurans takkan cover. Okay, tapi kalaulah Agus ni ambil polisi komprehensif, okay, tadi kalau berlaku kematian kepada Devi, cover. Berlaku kerosakan pada kereta Devi, cover. Okay, insurans takkan bayarlah, cover tu maksudnya akan dilindungi lah. Okay, dibayar pampasan. Kereta kerosakan kalau berlaku kebakaran, berlaku kecederaan semasa aksiden tadi pun akan cover, akan dilindungi. Kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri, kereta kita rosak, kita akan cover. Tapi kalau cedera, okay, katakanlah patah kaki, masuk hospital, Agus ni kos rawatan tadi tidak akan di-cover. Okay, jelas kan? Jadi kalau tengok betul-betul dekat sini, kecederaan kepada diri sendiri dan pihak ketiga tu takkan di-cover. Kematian, berlaku kematian tu cover. Okay. Jika Agus menginsurkan keretanya di bawah polisi komprehensif, polisi ini akan melindungi tuntutan kerugian, kecederaan dan kerosakan kepada pihak ketiga iaitu Devi dan kerugian kerosakan kereta Agus. Walau bagaimanapun, kos perubatan kecederaan yang dialami oleh Agus dan Faizal tidak akan dilindungi. Faizal lagilah tak akan dilindungi sebab dia adalah penumpang. Okay, penumpang kereta Agus. So kalau dia cedera memang takkan cover lah, bukan kereta dia. Okay, kita tengok insurans yang kedua, insurans kebakaran. Okay, insurans kebakaran memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan juga letupan yang berlaku pada rumah kediaman ataupun bangunan perniagaan. Pampasan akan dibayar oleh syarikat insurans untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi tertakluk kepada jumlah yang diinsurankan. Okay, bagi mendapatkan perlindungan, selain daripada kebakaran, kilat dan letupan, pemegang polisi boleh memasukkan perlindungan tambahan seperti taufan, banjir, rusuhan dan sebagainya dalam polisi kebakaran yang sedia ada dengan tambahan premium. Maknanya kalau kita ambil basic saja, okay, sedia insurans kebakaran ni akan melindungi rumah kita, okay, bangunan kita dari segi kalau berlaku kebakaran, okay, berlaku kilat dan letupan. Tapi kalau kita tak ambil tambahan untuk taufan, banjir, so kita akan cover lah. So bila kita ambil lebih, so kita kena bayar premium tu lebih, kita tambah duit lagi lah. Dan tadi dia kata
pampasan akan dibayar oleh syarikat insurans untuk memulihkan kedudukan kewangan tertaluk kepada jumlah yang diinsurankan. Kalau kita jumlahkan insurans rumah kita dengan nilai RM50,000 contoh. So kalau berlaku kebakaran, so RM50,000 tadi dia akan habis. Tapi katakanlah kita hanya ambil insurans tu RM20,000 je. Kerugian RM50,000, balance tu kita tetap kena bayar. Pemegang polisi yang kena tanggung. Okay, insurans yang ketiga, insurans perubatan dan kesihatan. Okay, selain risiko kematian, anda juga perlu memberikan perhatian kepada risiko kemerosotan kesihatan yang mungkin dihadapi. Hal ini demikian kerana anda mungkin terpaksa menanggung perbelanjaan perubatan seperti kos kemasukan ke hospital dan pembedahan. Okay, apa beza insurans perubatan dan kesihatan dengan insurans hayat yang mula-mula saya terangkan tadi? Apa beza dia? Apa boleh bagi tahu? Dia berbeza ataupun dia sama? Boleh? Siapa boleh? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh respon? Tak ada orang yang nak respon. Okey. Kalau insurans hayat, dia lebih kepada kematian. Okey, kematian. Yang orang panggil insurans nyawa. Okey, kita ambil insurans hayat tu, kalau kita mati, kita meninggal, okey, kita akan cover lah. So kalau insurans perubatan dan kesihatan ni, dia lebih kepada kalau kita sakit. Okey, tapi biasanya kita kena ambil insurans perubatan dan kesihatan ni, medical lah, okey. Yang selalu kita dengar medical card. Okey. Yang itu kalau kita ambil, kita dalam keadaan sihat. Kalau kita tak sihat dah sakit, susah nak ambil. So bila kita tiba-tiba sakit, so kita akan gunalah insurans perubatan kesihatan ni untuk bantu kita dari segi kos kemasukan ke hospital ataupun kalau kena berlaku pembedahan, so insurans akan cover. Antara polisi yang terdapat dalam insurans ini adalah yang pertama, insurans hospital dan pembedahan, insurans penyakit kritikal, insurans pendapatan akibat hilang upaya dan juga insurans pendapatan hospital. Okey, insurans yang keempat, insurans kemalangan diri. Insurans kemalangan diri memberikan perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan hilang upaya ataupun meninggal dunia berpunca secara langsung daripada kemalangan. Insurans ini adalah berbeza daripada insurans hayat dan insurans perubatan kesihatan. Ini hanya fokus kepada aksiden saja, kemalangan diri. Okey, bila berlaku kemalangan tu, so dia akan cover kalau berlaku anggota badan tadi ada kecacatan, hilang upaya ataupun meninggal. Okey, dia berbeza. Okey, yang kelima, insurans perjalanan. Okay, insurans perjalanan melindungi pemegang polisi terhadap kerugian dalam perjalanan sama ada melalui darat, udara atau laut seperti kematian dan kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, belanja, perubatan dan lain-lain. Okey, tempoh perlindungan bagi kebanyakan polisi insurans am ialah 1 tahun atau kurang dari tempoh 1 tahun. Premium yang dibayar pula adalah pada satu-satu masa apabila anda memerlukan perlindungan polisi tersebut. Okey.
bila kita perlu ambil insurans perjalanan. Katakan awak nak pergi melancong. Melancong ke luar negara. Ini kita cerita kalau tak ada COVID Nak melancong luar negara, nak pergi Eropah. Contoh kan, nak pergi Rusia ke luar negara, so kita perlu ambil insurans perjalanan. Supaya kalau kita berada di luar sana, dekat negara, dekat luar negara, katakanlah tiba-tiba kita demam. So kita kena pergi hospital kan, nak pergi yang mendapatkan rawatan. So kita ada insurans perjalanan ni, dia boleh cover dekat situ. Biasanya kalau kita pergi negara yang mata wang dia tinggi daripada kita perlu ambil insurans perjalanan ni. Sebab lagi tinggi nilai mata wang dia, so kos perbelanjaan dekat luar negara tu akan lebih tinggi. Dan kalau kita pergi luar negara, risiko dia untuk dapat sakit, akan berlaku kemalangan. Kita tak tahu, kita pergi naik bas, mungkin kita pergi tu dengan tour guide kan, naik bas ramai-ramai, mungkin kita dalam perjalanan berlaku kemalangan. Lepas tu cedera, kena masuk hospital, kena dapatkan rawatan. So duit yang nak keluarkan rawatan tadi tu, kalau kita ambil insurans perjalanan ni, so pihak insurans tadi akan cover. Kalau tak ambil, awak kena keluarkan duit sendiri. Insurans yang kita ambil di Malaysia, dekat negara kita, yang awak ambil insurans perubatan, kesihatan diri tadi tu, tak boleh nak guna dekat luar negara. Walaupun awak ada medical card, awak nak guna tak boleh. Tapi ada juga sesetengah medical card, dia ada cover juga untuk kalau kita nak guna di luar negara. Dia bergantung kepada kontrak polisi yang kita ambil. Kalau ada, dia cover lah. Kalau tak ada, tak ada. Untuk insurans perjalanan, dia bergantung kepada berapa lama tempoh masa kita nak pergi luar negara. Kata kalau kita nak pergi 7 hari, seminggu kan. So kita tak perlulah nak ambil insurans perjalanan tu tempohnya setahun. Rugi. So kita ambil ikut hari. Berapa banyak kita nak pergi. Kata kita nak pergi 7 hari kan, kita ambil untuk 7 hari. Kalau kita ni memang kerjanya pergi keluar negara, kita memang ada outstation, kena pergi ke luar negara dalam tempoh masa contohnya setahun tu. Mungkin bulan 1 pergi 14 hari, nanti bulan 2 pergi lagi 7 hari. Ada banyak kali. So boleh ambil, lebih baik ambil insurans sepanjang tahun. So nilai premium akan berbeza mengikut tempoh masa yang kita ambil perlindungan insurans tu. Kalau kita ambil tempoh ikut hari, berapa hari. Insurans perjalanan ni kena ambil ikut bilangan individu. Dan kalau dalam konteks awak, dia ada contoh kan, kalau kita ambil seorang, kalau kita ambil 2 orang pasangan, kalau kita ambil keluarga, macam mana ada nilai dia. So setiap nilai premium tu dia berbeza ikut berapa banyak orang yang kita nak cover, berapa lama kita nak cover kita punya perlindungan tadi. So saya bagi awak, sekarang ni kita akan stop kat sini kejap. Ni yang tadi, ini. So nombor 2, jawab nombor 2, kemudian nombor, tadi lupa, tertinggal satu, ini tak jawab, tak bincang. 3B, kemudian nombor 4. Nombor 4 dan juga nombor 5. 6, 7. Ya. 8. Okey. Tolong buat dulu sekarang
nombor 2 dan juga nombor 4. Nombor 2, nombor 3B tu dengan nombor 4. Bagi awak masa, awak jawab. Jadi saya tanya. Saya nak panggil nama lah. Kejap ni saya. Awak buat, kejap ni saya panggil nama siapa yang saya nak pilih. Ni. Saya tengah tulis nama siapa saya nak. Aiman. Aiman apa ni nama ni? Okey, dah ke? Dah. Dah, Roti dah je dah. Orang lain dah ke? Okey, nampak kan skrin saya tu? Okey, so yang saya akan klik kat sini. Nama yang tertera dekat sini, kena jawab lah. Okey, boleh Ada keluar nama kejap. Keluar nama Fatihah. Okey, kejap. Saya rasa saya ni. Sekejap setting kot sekejap. Okey, baru betul. Sekejap. Saya balik semula. Okey, nampak kan skrin saya? Okey, so saya akan choose nama yang keluar tu kena jawab nanti open mic. Okey, Fawiza. Fawiza. Tak mana Fawiza?
Okay, apa jawapan dia Fahriza? Tak ada dah. Tak ada ke Fahriza ni? Okay, kita pindah orang lain. Maisarah. Maisarah ada? Ada kan? No Maisarah. Okay. Yes, cikgu. Saya dah tunjuk skrin ni, saya tak nampak pula jawapan dia. Okay, yang pertama tu. Apa tadi mula? Nombor dua. 5 jenis insurans. Nak bagi semua ke cikgu? Bagi semua. Insurans motor, Okay. insurans kebakaran, Okay. perubatan dan kesihatan, Okay, betul. kemalangan diri dengan perjalanan. Okay, betul. Thank you Mas Sarah. Okay. So kita pilih orang seterusnya. Semua dapat kan jawapan tadi ya? Adli Hafiz. Ada tak ni? Dia dah keluar? Adli. Ada. Okay, Ya. ada. 3B. 3B. Nombor 3B. Jawapan dia. Jawapan dia. Prinsip indemnity. Okay, betul. Prinsip indemnity. Hmm. Okay, saya tunjuk skrin satu je ni. Saya tak nampak. Okay, thank you Adli. Okay, yang ketiga. Nombor 4. Jawapan nombor 4. Humaira. Ada tak Humaira? Ya, cikgu. Yes. Okay. Bagi jawapan dia kata tanda right kategori insurans bagi setiap yang berikut. Okay, so awak bacakan apa perlindungan untuk insurans hayat sahaja. Yang mana yang dilindungi? Faham tak? Awak bagi saya jawapan untuk insurans hayat saja. So apakah perlindungan dia? Kategori yang dilindungi dalam insurans hayat. Cikgu ulang soalan tak? Apa? Cikgu ulang soalan tak? Saya tak dengar sangat dah. Ulang soalan. Soalan nombor 4. Awak ada modul kan? Modul ada dengan awak tak? Ya, cikgu ada. Okay, modul ada kan? So nombor 4 tu kan dia kata tanda right pada kategori insurans bagi setiap yang berikut. So dekat sini dia ada dua, insurans hayat dengan insurans am. Jadi insurans hayat tu kategori mana insurans yang di cover? Kematian ke, perjalanan ke, kebakaran ke? So yang mana yang di cover bawah insurans hayat? Siapa? Yang mana jawapan ni? Apa jawapannya? Yang ni. So apa jawapan dia untuk insurans hayat saja? Tadi saya ada cakap ada tiga. Ada tiga bawah insurans hayat. So yang pertama Penyakit kritikal. apa? Kematian, hilang upaya dengan penyakit kritikal. Kematian, hilang upaya dan juga Penyakit kritikal. pandai. Okey. So, kita pilih. Okey, thank you Humaira. Kita pilih next. Ahmad Miza. Ahmad Miza ada? Tak ada pula dah. Pilih mana ni? Semua dah terkeluar tak? Syazwan Takif. Ya. Okey. Apa jawapan dia? Yang insurans am. Insurans am dia cover perjalanan, kebakaran, motor, kemalangan diri dengan perubatan dan kesihatan. Pandai. Okey, thank you. Sama. Okay. So,
Sekejap saya stop yang ni. Okay. Okay, yang seterusnya nanti awak akan jawab yang ni lah sebagai latihan semasa tutorial sekejap lagi. Okay, setelah kita kalau ikutkan habis pukul 2 kan? Okay, so cikgu nak sambung sikit je, satu saja bahagian lagi, lepas tu nanti awak akan buat latihan. Okay, so bahagian keempat yang ni, insurans berkelompok. Okay, apa dia insurans berkelompok? Sekejap ya. Okay, insurans berkelompok secara asasnya memberikan perlindungan kepada sekumpulan individu. Biasanya pekerja syarikat atau murid sekolah dan juga pelajar institusi pendidikan. Okay, insurans berkelompok kepada organisasi. Okay, contohnya company lah. Perlindungan kewangan disediakan kepada pekerja sesebuah organisasi seperti kematian, hilang upaya, kemasukan hospital dan pembedahan dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Dengan adanya insurans ini, pekerja-pekerja syarikat tersebut akan menikmati perlindungan sewajarnya daripada majikan mereka. Okay. Ini kalau company tu ambil insurans berkelompok. Dia ambil untuk semua pekerja dia. Dia berbeza dengan insurans yang awak ambil kalau medical practice, itu individu, awak sendiri yang ambil. Okay. Contohnya, kalau syarikat tadi, syarikat yang awak bekerja, dia ambil insurans berkelompok ni, awak boleh gunakan dia kalau awak pergi hospital panel. Okay, hospital panel, awak pergi dekat situ, awak demam, sakit, pergi dapatkan rawatan, so dia akan cover. Okay, so kalau banyak mana duit yang dia perlu keluarkan, katakanlah RM100, so dia akan cover lah RM1, awak tak perlu keluarkan duit. Itu contoh hospital panel. Okay, yang kedua, insurans berkelompok kepada murid. Okay, nampak kan tulisan tu kan? Dia turun bawah sangat. Perlindungan kewangan disediakan kepada murid seperti kematian, lumpuh, kecacatan dan elang kerusi roda dengan polisi dan hak perlindungan tertentu. Okay, sebagai contoh, KPM telah melaksanakan skim perlindungan kepada murid sekolah-sekolah kerajaan dan juga bantuan kerajaan bawah skim takaful pelajar sekolah Malaysia TPSM. Okay, yang ini dah lama dah ada, memang ada. So bila awak berlaku kemalangan, awak boleh claim, di bawah skim takaful pelajar sekolah Malaysia. So berlaku katakanlah accident, berlaku kematian, akan dibayarlah pembahasan kepada keluarga awak. Ataupun berlaku lumpuh ataupun kecacatan semasa kemalangan tadi, boleh. Selagi mana awak adalah pelajar sekolah. Kalau awak tidak belajar di mana-mana sekolah, so tidak akan dapatlah. Maksud saya, kalau telah dibuang sekolah ataupun berhenti sukarela, dia takkan cover lah. Tapi kalau awak selagi mana awak adalah pelajar dan awak ada bersekolah di mana-mana sekolah Malaysia, so awak akan boleh mohon claim untuk skim takaful pelajar sekolah Malaysia. Okay, so kita akan stop dekat sini, kita akan sambung pada hari Jumaat. Jadi sebelum hari Jumaat tu, latihan yang tadi yang saya bulatkan, dah hilang dah pula bulat tu. Awak perlu sambung, siapkan nombor 5, 6, 7 dan nombor 8. 5, 6, 7, 8. Saya akan bagi link nanti kepada CFC. Ada 3 orang ni kan? Saya akan bagi CFC nanti. Awak jawab atas modul tu, awak snap dan awak upload. Ada link yang saya akan bagi.
A.